الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Sabar dalam taat ini, kekuatan melakukan taat, itulah nama dia taufik. Apabila dapat hidayah dan taufik ini bersama-sama dengan badan kita, yang harga dia sangatlah bernilai, sangatlah mahal, tak semua orang diberi secara percuma. Ada orang diberi setelah dia gigih berusaha. Ada orang diberi begitu saja. Pulanglah pada Allah macam mana. Jadi yang penting ni kita dapat dan kita dapat rasakan benda ni ada dengan kita. Jadi jangan lepaskan dia, jangan lepaskan dia, ikat dia betul-betul, ikat dia kemas-kemas dengan tali yang kita dah belajar, yang tali kita dah tahu. Tali tu nama apa? Syukur. Syukur. Tali tu nama syukur. Jangan lepaskan tali ni. Pegang. Ikat. Besok, ambil lagi. Ikat. Petang, ambil lagi. Ikat. Syukur ada umur lagi pagi ni. Ambil tali lagi. Ikat dengan syukur. Syukur dapat. Ingat, pagi ni ada kelas nak belajar. Dan ada kehendak nak masuk kelas. Ambil tali lagi. Ikat. Syukur pagi ni bangun sihat. Tak ada rasa pening ke, mabuk ke, apa benda ke, nak muntah ke, apa macam-macam. Yang kadang kita alami juga. Dan bila sihat tu dapat pula solat jemaah, dapat pula zikir, dapat pula baca Quran, dapat bangun awal lagi tadi sebelum subuh. Jangan lupa satu benda. Benda ni kalau tak ada, Allah kata azabku sangat pedih. Itulah nama bersyukur. Kalau kita selalu dengar orang cakap macam ni, kita selalu amal benda-benda macam ni, lama-lama Imam Ghazali kata, kalau kau buat benda ni 40 hari berturut-turut, maka dia akan jadi darah dagingmu. Darah daging apa? Akan selalu nak rasa syukur dengan Allah. Melihatkan nikmatnya banyak. Hingga kan jika ada secubit ujian, faham tak secubit ujian ni? Bila sibuk mengenangkan nikmat Allah yang sangat banyak, bila ada secubit ujian, cubitan tu tidak mencalarkan rutin kehidupan kita. Dia tidak mencalarkan proses kita untuk mendapatkan iman. Dia tidak mencalarkan apa jua persiapan kita dalam menuju kematian. Kenapa? Kita sibuk sangat memikirkan kebaikan yang Allah beri pada kita. Sibuk sangat memikirkan nikmat yang Allah beri pada kita. Hingga ujian ini kita tak terasa kadang. Tapi kalau hati kita ni, akal kita ni, tidak disibukkan dengan nikmat-nikmat yang Allah beri, datang ujian sikit, kita dah rasa macam tersiksa benar. Tersiksa benar hati. Sebab apa? Selama ni tak nampak pun Allah beri. Datang ujian sikit, tersiksa hati. Sebab apa? Selama ni tak nampak pun apa-apa yang Allah beri. Dia merasakan inilah usaha diri dia. Dia merasakan inilah kekuatan dan upaya dia. Ini yang guru-guru sebut begini. Jadi, latih dan latih dan latih. Untuk apa? Untuk masuk dalam golongan yang sedikit. Golongan sedikit tu nama apa? Golongan yang sedikit itu nama dia hamba-hamba yang bersyukur. Okey. Kita nak sambung. Dekat mana awak baca awak? Ini semalam kalau slide yang baring Ustaz. Baring kan? Apa? Baring. Semalam. Baca kat kitab. Bezanya antara isyarat
kepada rukuk dengan isyarat sujud. Tidak ada bezanya antara isyarat kepada rukuk dan bersujud. Dan jika tidak boleh, wajib juga dilakukan segala perbuatan dan bacaan sembahyang di dalam hati je. Okey. Nampak slide tu tidak? Ustaz memang tak nak record ya? Apa? Tak record lagi ya? Oh, tak record lagi, lupa. Sekejap. Jadi saya nak tunjuk slide ni. Okey. Boleh perhati kat slide ni. Jadi dia kata ni isyarat pada perbuatan solat. Khususnya pada rukuk dan sujud. Khususnya pada ni. Apa lain tak? Alhamdulillah nampak Ustaz. Okey. Kita tengok dia punya aturan. Nombor 1, mesti cuba dulu pakai ke kepala. Dan kita dah tunjuk dalam gambar semalam. Di sini. Lepas tu ada lagi satu. Macam ni. Dah ada lagi satu. Okey, nampak beza tak? Nampak beza tak? Nampak. Nampak Ustaz? Korang ni dengar tak suara aku ni aku tadi tak nyaut ni. Dengar. Dengar ada Ustaz. Jadi korang nak kena penyakit perkeso ke? Perkeso memang dia malu. Dia dah kena smash tu, dia malu sikit lah. Nanti lama esok dia dah okey kot. Dia orang plan nak bawa malam tau. Hari Sabtu. Setiap minggu. Dia orang plan lah. Tak tahulah jadi tak jadi. Dia orang tanya saya. Saya sebenarnya Sabtu malam saya cuti. Tapi kalau dia nak buat juga tak apalah. Saya korban kalau cuti saya nak buat macam mana kan. Orang nak belajar. Pukul 9 subuh sampai 10.30. Dia orang plan dah begitu. Dia wali ni dia ada beberapa level. Ada yang level belajar malam. Okey. Ni. Ada level yang ustaz tanya tak boleh jawab tu yang sedih tu. Tu level lain. Itu level keikhlasan yang tinggi. Ada level tanya dia mentembak salah dia jawab juga. Tu okey. Itu level saya. Itu level. Saya. Tu makam-makam ni. Ini kalau kepala. Ini kepala ni tegak. Ini solat orang apa ni? Bagi Terlentang ke? Sana. baring. Baring. Baring lah. Kalau baring ke, kalau duduk ke, tak boleh nak tunduk ke. Maknanya kalau guna kepala, baring atau yang Membentang. mempunyai kepayahan. Ini kalau dia tak baring ke, dia duduk atas kursi ke, tak boleh nak rukuk, boleh juga dia pakai kepala. Jadi, kalau kepala yang macam ni,
Kepala ni kepala tau, ni gambar kepala. Jangan tanya saya ni gambar apa, ni gambar kepala. Yang ni adalah lukis ni, nanti faham. InsyaAllah nanti faham. Ini tanda ketubuhan kita. Ini bila berdiri, tidak, bagi apa? Duduk Antara dua sujud. sujud, Duduk tahiyat. duduk tahiyat. Apa pasal tulisan tak keluar? Lama. Penat dia type. Tak keluar punya. Ini berdiri. Tidak. Dan segala jenis Duduk. duduk. Duduk apa? Cakap. Wherever duduk. Duduk apa? Ni rokok. Rokok. Ni rokok. Ini adalah sujud. Ini rokok. Ini sujud. Ini kepala. Kalau tak boleh kepala, baru move. Pada yang kedua. Diguna apa? Yang kedua. Mata. Kelopak mata. Diguna kelopak. Kelopak. Orang mata dia lain pula di sini. Ini muka. Tadi poin itu. Ini muka. Ini sekali ni. Ni tak ada. Ni tak ada. Ni Tutup. 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 Okey. Salah ni. Katakanlah tidak boleh. Hendaklah dia mengisyaratkan Hati. pada hati. Ini dah kita teruk lah ni. Satu lagi anggota yang dia boleh guna, punya hati. Kalau hati ni macam mana? Kasat sajalah Ustaz. Ni. Semua ni. Hanya menggunakan satu je. Apa makna di kasut-kasut ni?
Kasat atas segala perbuatan solat. Macam mana cara dia nak buat? Cakap dalam hati. Latih lah. Pindah rukun. Dia dah terlentang gini. Mata pun dah tak boleh tutup. Mata terbuka aja. Atau mata dia tutup je. Jadi bila dia Allah Akbar, dia bacalah apa pun nak baca. Fatihah ke surah ke Iftitah ke. Lepas tu bila dia nak rukuk, dia sebut. Sunat sebut. Allah Akbar. Lepas tu dia rasa nanti ni aku tengah rukuk. Rasa nanti ni aku nak rukuk ni. Allah Akbar. Aku rukuk ni. Subhanallah bi'azim wa bihamdi. Lepas tu. Sami'allahu liman hamidah. Puji dah ni. Itu nama kasat. Itu nama kasat. Ini kilas lah. Kilas lah. Orang yang mengerjakan sembahyang sebagaimana tersebut. Tersebut apa? Yang tadi ni yang baring, yang guna kepala, yang guna kelopak, yang guna hati. Tu tersebut lah. Tidak wajib qadha. Tak wajib qadha. 6 bulan sakit. Terlentang. Mata pun pejam Tapi bila panggil sedar. 6 bulan pakai semayang, pakai kasat. Level kasat je tinggal. Mula-mula bolehlah kepala. Kepala pun sakit dah. Tak boleh gerak. Mata pun dah tutup dah. Tapi panggil nyaut. Bila tiak-tiak. Tiak. Tiak apa? Orang Melaka kata tiak. Panggil. Aku tiak ada umur dia tak jawab-jawab. Tu orang Melaka tu. Betul. Aku tiak ada umur tak jawab dia. Dan tu pun panggil tak. Tiak-tiak dia jawab. Panggil mak. Dia tahu. Mak ni dah waktu sembahyang mak. Ni wuduk dah ambil kan. Tapi mata tak buka. Sekali je buka mata. Mungkin dah macam mana tak tahulah. Dah lumpuh ke apa ke kan tak tahulah. Atau tak daya dah buka mata tak daya. Dia tak daya ni ada orang tak daya bangun badan Kalau kita ngantuk sangat kita letih sangat. 3 hari tak tidur. Sekali tidur, orang panggil kita, tapi nak buka mata pun tak larat. Tu kategori tu lah tu. Macam orang sakit teruk lah. Waktu tu dia masih mempunyai hati yang sedar. Okey. Kita tengok lagi 2 bulan, okey, kelopak mata dah boleh fungsi pula. Jadi pakai mata. Pakai mata. Lepas tu lagi 2 bulan, kepala pun boleh gerak sikit dah. Ada improvement dah. Improvement. Ada bertambah baik lah. Ada improvement. Kepala boleh gerak lah. Okay. Lagi 2 bulan dah boleh berdiri macam biasa. Pernah jumpa tak orang macam ni? Ada tau. Orang kata Bangun dari koma. Kalau koma lain, koma tak sedar. Maksudnya Kalau dia sedar dari dia dah baik daripada koma, dia jadi macam tu. Ada orang tu lagi teruk orang koma. Bulan-bulan koma. Tiba elok orang dah baca Yasin dah berkali dah. Ingat nak mati dah. Jadi bila dia sedar, dia sembuh semula, maka tidak wajiblah diqadha apa-apa yang disembahyang seperti keadaan tersebut. Ini raja ni menerangkan segala-galanya. Jadi kepala ni boleh juga dipakai apabila orang tu dia tak boleh nak tunduk. Dia sembahyang berdiri boleh. Dia berdiri. Ni kelas saya berdiri Dia berdiri. Tapi nak tunduk rukuk tak boleh. Sebab pinggang dia ni dah ada pakai barang benda tak tahu simen ke apa ke. Tak masuk besi ke apa. Pinggang punggung dia ni menyebabkan dia tak boleh tunduk.
Dia cuma boleh berdiri, lepas tu nak tidur, dia baring dengan badan dia. Pinggang ni, peha dengan perut ni tak boleh bengkok. Jadi dia nak rukuk je dia. Dia kepala lah, pakai kepala. Tak semestinya pakai kepala ni hanya baring. Kepala dah, ni berdiri ni. Allahu Akbar. Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Ini sujud. Allahu Akbar. Baca Rabbi Fili. Allahu Akbar. Sujud balik. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Betul? Rukuk. Allah. Rukuk dia sikit aja. Macam saya tunjuk selalu lah. Macam ni lah. Yang ni. Yang ni Yang dekat saya gerak-gerak bawah ni. Rukuk. Allahu Akbar. Tegak balik. Sami Allah liman hamidah. Ni i'tidal kat sini. Betul? Allah. Ni berdiri ni. Tengah berdiri. Dulu masa belajar ustaz kata ada orang macam ni. Tapi bila kepala itu boleh digerak sebagai isyarat kepada rukuk dan sujud, maka dia kena menggerakkan kepala dia. Ni kadang-kadang ayah sakit, ni mak sakit. Jalan boleh, berdiri boleh, tapi badan tak boleh bengkok. Pun ada yang macam tu. Kalau tak boleh bengkok sampai sini. Sampai sini. Banyak kepala nak, tak boleh. Tak boleh gerak, tak boleh. Boleh gerak. Nak rukuk pun tak boleh rukuk, ada besi. Accident teruk. Besi masuk kat belakang. Nak bengkok pun tak boleh. Dia kalau kena bengkok ni, dia ada benda tulang kan, yang membenarkan kerja bengkok ni, ada tulang dia kan. Dari segi kedoktoran ni. Tulang tu dah masuk besi. Bengkok tak boleh, tak boleh. Ni tak boleh. Dia nak pakai apa? Berdiri boleh. Berdiri boleh. Kelopak mata. Maksudnya dia kelopak mata. Allahu Akbar. Allah al-Mahmidah. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Rabbi pilih. Ni buka mata. Allahu Akbar. Sujud balik. Allahu Akbar. Ni dekat kedua. Dia yang dibenarkan kepala, kelopak mata. Tak dibenarkan pakai tangan. Signal tangan. Allah Akbar, Allah Akbar. Tak. Tak ada cerita dalam kitab lah. Jadi, tak semestinya kita ni pakai kepala waktu baring saja. Tak semestinya. Kalau dah tak boleh rukuk, tak boleh sujud, atas sebab yang tadi, yang contoh saya cakap tadi, yang bersimen daripada tengah peha sampai leher, kepala pun tak boleh gerak. Kepala pun tak boleh gerak. Jadi, guru kata, pakai kelopak mata. Okey, tanya. Rohanim, tanya. Saya soalan. Angkat tangan ni apa ni? Tanya. Ustaz. Tekan. Tak apa, saya nak tanya. Semalam yang kita belajar pasal kelopak mata dengan kepala, itu keadaan kalau dia boleh bercakap, maknanya dia kena baca, dia dengar ke telinga dia sendirilah Ustaz kan? Kalau mulut dia tak boleh cakap, maknanya dia tetap kena kasatkan perbuatan tu dalam hati dia, tapi kasat bacaan dalam hati, tapi kepala dengan kelopak mata tu bergerak, betul Ustaz? Ya, betul. Okay. Kalau dia tak boleh cakap, lidah ada keluh, orang kena stroke ni kadang-kadang lidah tak boleh gerak. Saya tak tahulah makan macam mana tu, saya tak tahu. Jadi apa yang dia boleh buat pada syarat rukun, kena bercakap, kena lafaz, dia kena lafaz lah. Ilmu ni perlu ada untuk kita, dan berbahagialah bila mak bapak itu dapat diajarkan akan perkara ni. Siapa yang bahagia? Mak bapak ni bahagialah. Dia dapat anak yang boleh tolong dia waktu dia dalam kesakitan. Dia waktu dalam dia keuzuran ni. Dia ada anak yang boleh tunjuk ajar dia. Hasil daripada didikan dia, kesedaran yang dibagi pada anak-anak ni, akhirnya anak ni menunjukkan balas jasa dia dengan dia sendiri menderangkan pada mak bapak dia. Macam ni mak. Atau sekurang-kurangnya kalau mak bapak tak sempat alami macam ni lah.
mungkin meninggal dalam keadaan sihat. Tak ada lumpuh, tak ada apa, tiba-tiba kena jantung ke, meninggal. Kononnya ilmu ni dikatakan fardu ain ni kita kena belajar. Nanti tak tahu. Kita tak tahu besok jadi apa kat kita tahu. Macam sajak yang saya bagi tadi lah. Jangan angan-angan 100% besok nak makan nasi lemak kerang. Jangan angan-angan. Belum tahu lagi. Bukan besok, petang ni pun tak tahu lagi. Jangan angan-angan yang kuat. Nak pergi mersing. Belum tahu lagi. Contoh. Macam saya Ustaz tu. Macam angan-angan nak jumpa buat. Nak beli durian. Kenapa? Musim dah habis. Musim dah habis. Habis dah. Ada lagi buat durian? Ada tapi harga mahal lah pula. Oh, mahal pula dah. Ni orang kata buah-buah ujung lah. Dia baki-baki. Betul. Ujung-ujung lah sekarang ni. Ujung-ujung lah tinggal tak ada lah. Saya pun jarang lah beli durian ni. Kalau cucu nak makan dan beli sikit. Jangan. Kalau kita ni sibuk pada ingat kematian kan, kita angan-angan kita pendek je. Apa 4 wasiat Imam Syafi'i? Lupa. Dia kata apa? Banyak zikir daripada banyak menyebut hal dunia. Banyak sebut kematian daripada menyebut hal kehidupan. Ada 4 lah. Dia kata banyak ni jangan banyak ni. Ada 4, saya lupa lah. Nanti saya cari balik lah. Ada perkataan tu lah. Jadi, sama macam kita ni, dan orang lain juga, termasuklah binatang, dan kita tak tahu, ada orang dia pun tak sangka dia boleh lumpuh. Betul. Aktif. Dulu arwah kawan saya ni, kawan ITM lah. Anak dia kena kanser. Saya tak tahu anak dia ni hidup lagi ke atau dah sembuh ke, tak tahu. Dia kata, doktor dekat Ipoh ni, ambil satu kaunselor, hospital dia kaunselor lah. Panggil yang kena kanser ni, dudukkan dalam satu bilik dan panggil mak bapak sekali. Jadi kaunselor ni akan bagi semangat kepada mereka lah. Sebab apa yang doktor-doktor percayalah pada ilmu mereka kan. Ni pada ilmu usaha mereka tau. Kalau semangat orang kuat, selalunya dia boleh bertahan lama. Kata-kata mereka lah ni. Wallahualam, saya tak tahulah. Pada ilmu orang mereka lah. Jadi, dia tengok yang kena ni, kanser tulang ni, anak dia kena kanser tulang. Macam ada juga yang ramai juga yang sebaya dengan anak dia. 21, 22, 25. Seorang tu 18. Seorang tu doktor pernah cerita dengan dia. Budak ni bila dia dapat tahu dia kena kanser, dia masuk ward, dia lari di hospital. Sebab dia tak boleh terima dia kena kanser. Kenapa dia tak boleh terima? Sebab dia ni dulu pelari. Sukan. Katanya pelari MSSP. MSSP apa? Majlis Sukan Perak apa? Gitulah, lebih kurang gitulah. Majlis Sukan Sekolah Perak. Sekolah Perak. Dia mewakili Perak tau. Untuk lari 4x1. Atau 4x1 kan? 4 kali 100 meter. Dan dia tak boleh terima yang dia bertanda dia kena kanser. Selalu orang kata kalau kena penyakit ni bukan orang sukan kan. Tapi orang sukan pun kena. Ini yang dicerita dengan saya lah. Arwah ni dah meninggal lah. Dia meninggal tahun lepas kot. Ini tahun ni. Tahun ni ke tahun lepas? Tahun lepas ni. Ini belajar dengan saya lah di ITM Shah Alam. Dapat jugalah dulu. Orang Perak. Apa yang kita nak cakap sama juga macam kita belajar ni. Ambillah perhatian. Ambil perhatian. Dia kata, aku sihat jangan. Aku sihat, jangan cakap. Jangan cakap itu.
Boleh cakap syukur aku sihat. Aku cakap gitu. Alhamdulillah sihat. Boleh rukuk tu, dah habis sembahyang tu rasa Allah, engkau bagi aku rukuk lagi. Sepupu isteri saya, suami dia, kami panggil dia abang lah. Dia ni dulu dia kena langgar dalam kereta. Dia keluar sembahyang Isyak dekat surau, dia kena langgar dalam kereta. Sejak tu, dia tak boleh sujud dah. Sebab masuk besi. Dia ni memang tradisi dia, bila raya kedua, dia akan buat open house. Jadi kami ni, saudara belah isteri ni, kami selalu kumpul kat sana lah hari kedua. Tapi dia tak buat lah ni, dah ikut COVID ni tak buat lah. Dia pernah dulu berbual dengan saya kan. Dia kata abang nak beritahu, dia kata. Abang dah 3 tahun tak sujud, dia kata. Abang selalu minta dengan Allah, sujud terkosi lah kita. Abang minta dengan Allah, sebelum abang mati, biarlah Allah beri abang sekali untuk sujud. Sampai dia kata gitu lah. Saya dengar ni saya sedih jugalah. Kesian lah juga kan. Tak tahu kenapa dia dengan saya lah. Tapi pastilah apa yang berlaku tu ada hikmah. Bukan saya kata berlaku ada di hikmah tu, di hikmah dia. Maknanya Allah takdirkan dia cerita kat saya tu. Allah yang takdirkan mulut dia cerita kat saya. Allah nak ajar saya. Nak ajar apa? Engkau syukur tak selama ni kau boleh sujud? Tu soalan dia. Tahu tak apa yang berlaku keliling kita ni adalah pengajaran bagi kita. Kalau kita nak belajar. Saya tak tahu orang lain lah. Saya menerima sebagai pengajaran. Apa saja orang cakap. Apa saja orang cakap. Macam dulu lah, beberapa tahun lalu. Saya ni kadang-kadang dekat Petropam kan, saya nampak kawan kita yang Bangladesh, Myanmar ni kan dia ada nama kan. Dia ada nama kan, dia pakai nama kan. Kalau BP ni dia ada nama, Shell dia ada nama. Taufik, Muzammil, macam-macam nama lah. Kadang dia nampak kita pakai serban kopiah ke apa ke, jubah ke. Assalamualaikum, mana suka beri salam lah. Kadang-kadang dia tolong kita, tolong isikan minyak. Nampaklah nama dia. Akbar. Tanya Akbar, awak orang apa? Bangladesh ke, orang India ke, orang Myanmar? Orang Bangla bang, kata. Orang Bangladesh. Lama kerja, dah lama. Berapa lama tak dah balik? 7 tahun. 7 tahun tak balik. Bila lama balik? Tahun depan, 8 tahun. Kalau tak ada kontrak sambung, saya balik. Saya tak ada kerja sini lagi lah, kata. Kita dengar Dengar tak dia kat 7 tahun tak balik? Dia kata dulu saya datang, anak saya dalam perut. Sekarang anak saya sudah sekolah. Kata. Dia tak jumpa lagi anak dia. Cuma dia ada buat video call lah. Bila satu hari dia kata, nanti 1 bulan sekali saya punya isteri pergi, dia nak cakap macam ni tau. Pergi dekat tempat internet kuat. Begitulah. Jadi dia akan video call untuk tunjuk anak dia punya muka yang ni lah, yang dia tak pernah nampak ni. Dan anak-anak dia yang lain akan gembira lah. Gembira apa tau? Hari ni mak dia nak keluar dengan pakcik dia. Dia punya abang, dia kata, bawa mereka ni dekat satu bandar ke apa kan. Untuk buat video call, beli SIM card ni, beli data, buat video call untuk tengok bapak dia. Jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali ni ada hari melihat bapak. Begitulah lebih kurang lah. Jadi hari itulah hari gembira mereka lah dapat tengok muka bapak dia, bapak tengah kerja ke apa. Lepas tu 2 bulan lagi baru dapat tengok muka bapak. Jadi saya tengok macam pakai video lah kata. 2-3 bulan sekali saya tengok pakai video, anak-anak pun nampak video lah. Yang lain tu dia kata kalau bini dia ada duit atau dia ada duit dia akan buat pakai internet ke gitu-gitulah. Tapi kampung tu tak ada internet. Nak call pun susah nak masuk tu. Dia cerita. Jadi kalau
orang tu cerita dengan kita kata apa pada diri kita? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Syukur apa? Syukurlah engkau hari-hari jumpa bini anak kau. Bukan hari-hari, sehari 20 hari jumpa. Nampak? Itu yang saya kata kita kena belajar. Belajar apa? Belajarlah jadi orang syukur. Allah datangkan cerita-cerita begitu pun kita tak ada rasa apa-apa. Butanya mata hati kita ni. Allah bagi tahu cerita tu kat kita, Allah bagi tahu cerita tu. Melalui kawan kita ni. Butanya hati kita ni. Buta apa? Tak rasa apa-apa. Kau tak pernah berpisah dengan anak-anak kau daripada dulu kerja. Tak nak pisah. Mereka ni hanya berpisah untuk gaji sekitar RM1,800-900 sebulan je. Kita dia beri duduk rumah, gaji kita RM5,000. Mungkin RM10,000 mungkin. Tapi sebutir syukur pun tak pernah keluar daripada mulut. Nampak orang muda-muda sembahyang atas kursi. Diarah orang tua sembahyang terbaring. Tak ada apa-apa dapat belajar ke? Takkan tak dapat belajar. Jangan ingat belajar dia macam ni je. Bukan ini je belajar. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dialami. Betul tak? Okey. Ustaz, boleh saya bertanya? Sila. Untuk finalkan Ustaz, untuk yang di tiga-tiga isyarat tadi, kepala, kelopak mata, hati. Kalau maksudnya kalau dia masih boleh bertutur, kelima-lima rukun qauli itu perlu diberlakukan juga lah Ustaz ya? Kecuali perbuatan ada kena isyarat. Betul? Ya. Okay, terima kasih Ustaz. Untuk Kalau pejam mata, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Boleh baca kena baca lah. Kalau nak gerak mulut pun tak daya nak baca. Kadang-kadang daya, kadang-kadang dah tak larat. Buatlah apa yang larat. Okey. Syarifah Farah nak tanya ke? Saya dah baca tak slide-slide ni semua ni? Ustaz tertekan. Tak, saya dah baca tak slide semua? Belum. 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 Okay, kita baca dari sini. Tengok sini, slide ni. Satu, nama. Okey. Ada kitab tulis jika berkuasa. Tapi kebanyakan kitab ditulis berdiri betul atau dia kata diam. Diam ni bahasa Arab, itu je. Okey. Atau yang biasa kita dengar berdiri. Tapi banyak juga kitab kata berdiri betul. Okey, Kak Siti? Ya Ustaz, Kak Siti nak tanya pasal bab orang yang kena stroke tu Ustaz ya. Because Kak Siti pernah tengok experience lah. So bila kadang-kadang orang bila dia kena stroke, dia punya speech tu dia macam slurring. So bila dia slurring tu, bila pembacaan apa slurring, slurring tu macam mana slurring macam Betul lah. Okey. Dia tak boleh faham apa dia cakap Ustaz. Okey. Okey. Tapi dia masih lagi berusaha membaca Fatihah dan surah-surah. Okay. Alright. So pada dia rasa betul pada dia lah pasal dia faham slurring dia. Pasal kita dengar ni rasa macam tak betul kan Ustaz. So patutnya dia baca dalam hati ke macam mana? Dia kena baca yang apa tu slurring, dia kena baca itu. Hello. Dia kena baca macam pelak-pelak tak apa. Oh, okey, terima kasih. Itu je yang dia mampu kan. Dia sebab lidah lah dia. Kadang orang stroke ni lidah dia keluar kan. Saya ada tengok lah orang stroke.
Lidah dia keluh. Lidah keras. Lidah keras, jadi keras. Dah keras Ustaz. Dah keras. Saya ingat dia makan pendek. Lidah dia pendek Ustaz. Oh, pendek Lidah pendek. Pendek. Anak buah tu pendek. Ada kena kan. Sebab tu saya cakap kita boleh pegang Quran. Kalau kita boleh pegang Quran, kita boleh baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Boleh baca ayyaman ma'dudat. Boleh baca tau. Lepas baca Quran, dia sunah baca Quran ni, lepas baca Quran eloknya kita doa lah. Antara doa yang kita kena lafaz, dulu guru ajar apa? Wahai Tuhan, terima kasih Engkau masih izinkan lidah aku untuk baca kitab Engkau. Sebab apa? Bila syukur, Allah tambah nikmat. Allah nikmat. Allah tambah nikmat. Nikmat apa? Kita boleh baca Quran lagi. Ya Kak Su? Perkara ni sebenarnya terjadi pada Kak Su masa Kak Su dapat maestro 2016. Waktu bacaan tu memang ia ada agak menyukarkan sebab Kak Su rasa macam seolah-olah lidah Kak Su berlaga dalam satu mulut dan sebutan itu memang tak berapa jelas. Adakah waktu solat itu perlu diulang lagi? Tidak. Oh, okey. Terima kasih Ustaz. Tidak. Okey. Saya kata. Jadi, tengok slide ni. Ini adalah nama dia. Ini nama. Yang ini nama lah. Ini nama rukun tu. Okey. Kalau saya tanya ni apa? Tarif. Apa tarif pula? Rukun. Syarat. Rukun. Syarat. Syarat untuk dinamakan berdiri, dia mestilah dalam keadaan yang betul. Biar. Dia tengok di toilet pun. Okey, ya. Dia mesti dalam keadaan yang betul. Dalam keadaan yang betul. Ini apa? Ini yang apa ni? Yang melaksanakan rukun. Ni. Perbuatan jasad. Kau tengok ni nampak apa? Nampak apa ni? Dua benda kau nampak. Rukun. Kaifiat, Ustaz. Yuzuk satu. Korang kalau aku tanya dekat Pekeso diorang untuk jawab tau. Dia kelas para wali dia boleh jawab soalan ni. Kalau korang jawab dia jumpa korang, dia cium korang tangan tu. Betul. Allah. Tengok nama Boroi handsome. Tapi ada wali Boroi dia kata. Kalau dia tengok dia jumpa korang, dia cium tangan tau. Aku tanya kat surau tu jawab Boleh lah yang jawab. Boleh jawab bolehlah Ustaz, yang lain nganga. Dia kata ni moli nganga ni dia kata. Korang jangan jawab tau dekat Pekeso.
Nanti dia rasa down tau, dia rasa rendah diri. Apa dah semua aku tak tahu. Tak nak belajar lah. Padahal dalam buku kau tak nak belajar, lagi kau bodoh. Betul tak? Okay. Satu lagi. Buka lagi kepala otak. Wajib berturut-turut. Tak. Itu satu pendecilan. Apa lagi? Sebahagian. Yang? Mengesahkan. Mengesahkan? Wah, tu aku kata para wali menjawab. Kau jangan jawab dekat kelak-kelak lain tu. Hebat. Atau main tembak je. Saya Haji tembak Ustaz. Hari ni peluru mengena pula Bar. Dia nampak. Dia nampak. Kenapa kita nampak Sebab kita ada cahaya. Betul tak? Kenapa tak nampak? Sebab tak ada cahaya. Kenapa kita nampak? Sebab ada cahaya. Cahaya itu nama dia apa? Rahmat Allah. Ilmu tu. Ilmu. Amboi. Kita daripada kejauhan menjauh. Duk mencari button lambat tu. Amboi cakap button. Cari button tak jumpa lah Kak Lisa. Bagi semangat. Ilmu ni yang benar-benar kita nampak. Betul lah Kita tengok rukun kita nampak. Ni juzuk solat ni. Apa lagi? Aku kena hati-hati. Kenapa hati-hati? Aku salah tak sah. Kau nampak Okey. Ini syarat dia. 3 syarat berdiri betul. Okey. Ni, nampak apa ni? Ada satu benda tak nampak. Bat, nampak apa Bat? Jeb, mana Jeb tadi? Mengesahkan Ustaz. Mengesahkan. Mengesahkan. Betul. Ingat Jeb lagi jogging lah. Ada Jeb? Tak. Kalau agak nak jogging je Yang jalan Tanggal skru kat leher kan? Okey. Okey. 3 syarat. Apa syarat? Syarat juga mengesahkan. Ini juga mengesahkan. Betul. Jadi mengesahkan ni dia pegang pada 2 ni. Disyaratkan pada sembahyang fardu. Disyarat ni dikenakan hanya pada solat fardu. Kalau solat sunat, kena tak berdiri? Tidak. Tak syarat berdiri. Kau nak berdiri, berdirilah. Kau tak nak berdiri, tak apalah. Nak sembahyang tarawih, duduk bawah, duduk. Allah Akbar, 20 rakaat. Witir, dia berwitir lagi 3, 23. Kali bangun jalan laju je. Si ambil mori lagi buat lari. Cepat jalan, ambil mori, kuih, cabut. Orang kata pakcik ni bila sembahyang duduk, bila ambil mori boleh pula dia berlari. Jangan jumpa pakcik tu tau. Pakcik ni tak sah tau. Pakcik boleh berdiri, pakcik duduk. Jadi pakcik saja tanya, kenapa kau tahu aku berdiri? Pakcik ambil mori, berlari semacam ni. Kalau tak kena karate, kena nasib baik lah. Ambil mori Ustaz. Pakcik tak sah tau pakcik. Pakcik semuanya duduk. Tarawih 23 rakaat dengan witir, pakcik tak sah tau duduk. Pakcik ambil mori boleh berjalan laju. Pakcik cakap dengan saya pun pakcik boleh berdiri. Mana sah pakcik duduk? Baik-baik. Kalau dia ni pemegang silat cekak, memang kena cekak lah. Dia kata engkau masa kami belajar kat surau, kitab-kitab fiqh, kamu tak ada dia tu. Dia dah mula.
Saya kerja pakcik, badan muka kau tak belajar. Ni, baca ni. Disyaratkan pada sembahyang fardu. Disyaratkan pada sembahyang fardu. Fardu apa? Yang fardu ain. Fardu apa? Yang fardu kifayah. Fardu kifayah sembahyang apa? Sembahyang jemaah. Jemaah. Lagi? Jenazah. 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 Jenazah pun kena berdiri sembahyang. Kena duduk. Disyaratkan baginya berkuasa. Kau tak kuasa? Duduklah, baringlah, apalah. Bukan mesti, tak mesti. Dan jika dia boleh berdiri dengan betul, macam orang biasa, disyaratkan dia hendaklah membetulkan, alamak, apa ni? Tekan. Ini kita ambil perhatian ni. Maknanya tidak bolehlah dia berdiri, dia tidak bolehlah berdiri dalam keadaan bengkok badannya, sedangkan dia boleh membetulkan, meluruskan, dia boleh membetulkan, meluruskan, belakang. Kecuali sakit pinggang, Ustaz. Jangan bongkok-bongkok ni. Apa Kak Zalina? Kecuali kalau sakit pinggang. Sakit pinggang kalau tak boleh lurus, bengkok lah. Sakit pinggangnya. Ni. Kenapa sakit pinggang? Dah tua, lepas tu repair kereta. Repair tiara apa? Tunduk ni, repair tiara. Mana switch ni? Bangun je, aduh. Balik rumah je ni. Suruh anak pijak. Anak pun pergi sekolah, nak suruh pijak tak boleh. Nak suruh bini pijak kan, bini pula badan slim, patah pula pinggang aku, dia kata. Ini jalan. Habis semayang, macam ni. Lepas semayang pun jalan macam ni. Orang kata, bang, itulah bang, dah tua buat cara tua. Wah, terus tegak. Siapa kata aku tua? Ustaz. Kalau kita masuk kita nak berdiri tu kan, masa kita macam rokok, lepas tu kita nak tidak kita nak berdiri tu, lepas tu kita rasa macam slow kita boleh straightkan balik, boleh tak? Maksudnya bergerak. Maksudnya kita dah berdiri, kita bongkok. Kita rasa kita boleh berdiri tegak. Tapi masa tu kena slow kita sakit. Tak apalah. Dia bergerak lah. Perlahan. Tapi dalam keadaan bergerak lah tu. Tak, bergerak tak apa. Satu masa kita berhenti. Macam kita rokok dan kita nak tidal, kita mesti sakit. Tapi boleh. Saya perlahan. Berhenti lah. Tapi ni ada ni boleh. Ada ni berhenti. Berhenti tu maknanya lah. Baru sujud. Okey. Terima kasih Ustaz. Jangan tak berhenti. Ustaz, kalau kata macam Zarina punya kes Ustaz. Kata kalau dia kata masa mula-mula dia bongkok. Saya ni sudah terjadi pada diri saya ni. Lepas tu dalam keadaan membaca Fatihah tu, saya boleh pelan-pelan saya tegakkan badan. Adakah itu bergerakan Ustaz? Dia kalau macam ni dia masih satu gerakan. Dia kalau dua gerakan macam ni. Ini 3. 3 kali. Jangan nak luruskan macam ni. Ini 3 gerakan. Luruslah pelan-pelan. Adakah itu bukan dikira kiam Ustaz? Sebab kita kan membaca Fatihah dikira keadaan kita kiam. Tapi dalam keadaan kita dah gerak tu, kita sampai maksimum tu kita diam lah. Berhentilah sekejap. Berhentilah. Baru baca Fatihah? Baru baca Fatihah. Maknanya on the way tu kita tak boleh, macam kita tengah membaca Fatihah, lepas tu on the way tu macam kita tegakkan badan. Bacaan Fatihah ni kena gerak berdiri. Tu lah. Tu berdiri je dulu. Berapa lama ambil masa?
kita Allah Akbar. Dia yang eloknya jangan Allah Akbar dulu. Buat apa dulu? Begini dulu. Okey, dah. Allah Akbar. Baru takbir. Betul tak? Supaya dalam sembahyang ni kita tak gerak-gerak-gerak. Kita betulkan dulu kedudukan kita. Baru kita melaksanakan takbiratul ihram. Kalau dah tak boleh berdiri lama-lama sakit, jangan tak payah baca iftitah lah. Baca Fatihah dia. Baca Fatihah, surah pun tak baca lah. Takut rebah ke apa kan. Rukuk je. Tu rukuk. Okey. Ini kita lihat inilah benda yang mengesahkan. Dan tiga-tiga inilah dalam satu perkataan yang paling popular yang selalu saya sebut, tanpa jemu saya sebut, inilah nama dia. Syarat atar rukun. Atar rukun. Ni. Perkataan ni kena selalu sebut dia belajar rukun ni. Syarat atar rukun. Okey. Lepas tu kita tengok dalil sikit. Dulu belajar tak ada dalil. Sekarang ni ada dalil. Ni. Ini tak ada apalah, ambil dalam nota ni. Kenapa kalau kita tidak kuasa berdiri secara betul, maka berdirilah semampunya. Atas kaedah apa? Ini perkataan ni ambil. Al-maisuru la yasqutu bil maksuri. Bil masuri. Kenapa kalau kita tak boleh nak berdiri tegak, kita bengkok pun kena berdiri, bongkok pun kena berdiri, atas kaedah fiqh, ini dia. Ini dia. Al-maisuru la yasqutu bil maksuri. Ini tak ada apa pun tak apa. Perkara yang mudah tidak digugurkan atas sebab yang payah. Jadi kita buat mampu kita buat. Okey. Solat sunat boleh dilakukan secara duduk sama ada orang itu mampu berdiri atau tidak, kerana hukum diri pada semua solat tersebut hanya sunat. Pada apa? Pada solat sunat. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, siapa yang bersolat secara berdiri, itulah yang paling afdal. Dan siapa yang bersolat secara duduk, dia mendapat separuh pahala. Dan ulama kata, daripada apa yang mereka faham, ini adalah dikatakan solat sunat. Dan siapa yang bersolat secara miring mendapat separuh pahala daripada solat duduk. Katakanlah solat berdiri dapat 100, solat duduk dapat 50. Siapa baring, solat sunat, dia dapat, walaupun dia boleh berdiri, dia dapat 25 pahala je. Okey. Siapa kalangan ni tanya? Tak so. Kak Marina tanya? Ustaz, tadi Ustaz. Okey, Kak Marina tanya? Tak ada? Assalamualaikum. Ustaz nak tanya tentang orang suami saya dialisis. So dia bertanya tentang macam mana solat dialisis. Tengah dialisis kan, tengah cuci darah tu kan, dah masa waktu. So dia nak solat tu, dia pakai yang spray wuduk tu lah, wuduk spray kan. Dialisis berapa jam? Bahagian yang darah, bahagian yang jarum yang cucuk darah. Dialisis berapa jam? Dialisis 4 jam. Selalu kalau pukul berapa mula? 12 mula, pukul 4.30, 5 baru habis. Jadi zuhur akan masuk ke asar. Bayang macam itu je lah. Boleh wuduk tu kalau tak kena bahagian yang macam jarum apa semua tu masih okey ke Ustaz? Kalau tak kena bahagian jarum tu kena tayamum pula. Oh, okey. Kalau dia tak boleh tayamum, dia semayang yang macam tu, nanti asar nanti dia kena qada. Jadi dia semayang itu pada hormat waktu. Sedapatnya cubalah ambil time yang tidak melanggar waktu solat lah.
Kalau tak boleh tu cerita lain lah. Kalau ada pilihan pukul 10, ambil pukul 10. Habis pukul 2, nanti boleh sembahyang Zuhur kan? Ambil pukul 12, nanti pukul 11, nanti ambil pukul 3, boleh sembahyang Zuhur lagi. Atau ambil pukul 2, sembahyang Zuhur dulu, nanti ambil pukul 6, boleh sembahyang Asar lagi. Dia waktu ni ditetapkan oleh hospital, dia selalu ada tiga. Kalau kita ada pilihan lah, dia kata. Kalau kita ada pilihan. Sama juga macam kita naik flight lah. Jangan, kalau ada pilihan, jangan ambil flight yang membunuh waktu solat. Dia terpaksa kita qadha lah. Tu dulu guru dia pesan itu. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau kes yang tadi tu kita ambil uduk siap-siap boleh Ustaz? Sebelum dialisis tu kan ambil uduk. Seloknya uduk siap-siap. Sebab kalau dah duduk dialisis tu tak boleh bangun kan. Okey, cukuplah pagi ni. InsyaAllah. Minggu depan sambung untuk kelas ni. Haji Mio ada? Ada soalan Ustaz, ada. Minggu depan kita masih sambung online ke macam mana? Masih lagi online sebab kita belum sebab Jais pun tak ada cakap apa-apa kan pasal kelas ni. Masjid belum boleh buka lagi. Okey. Kita sambung lagi online. Okey, insyaAllah kita jumpa minggu depan. Tengah hari ni siapa lapang boleh hadirlah kelas Terengganu. Kita nak belajar perkara membatalkan solat. Pukul 12.30 insyaAllah. Alhamdulillah. Minggu depan takbiratul ihram lah Ustaz Ya. Terus masuk takbiratul ihram lah minggu depan. Ya. Ni berdiri dah habis. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita jumpa wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah.